Yehezkiel bab 5. Engkau, wahai anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam, dan gunakanlah pedang itu sebagai pisau cukur tukang gunting untuk mencukur rambutmu dan janggutmu. Kemudian ambillah neraca timbangan dan bahagi-bahagilah rambut itu. Sepertiga harus kau bakar habis di tengah-tengah kota itu setelah genap waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan kau tetak dengan pedang sambil mengelilingi kota itu. Sepertiga lagi harus kau hamburkan ke udara, dan aku akan menghunus pedang di belakang mereka. Ambillah beberapa urat daripada rambut itu, lalu bungkuskannya dalam punca kainmu. Kemudian ambillah lagi sebahagian daripada rambut itu, dan campakkannya ke tengah-tengah api supaya hangus di dalamnya. Dari situ api akan menjalar ke seluruh keturunan kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah Yerusalem. Aku telah menempatkan ia di tengah-tengah bangsa, dengan negeri-negeri lain di sekelilingnya. Namun begitu, dalam kefasikannya, ia telah menderhaka dengan menentang peraturan-peraturanku melebihi bangsa-bangsa lain, dan menentang ketetapan-ketetapanku melebihi negeri-negeri di sekelilingnya. Mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Kamu lebih kacau daripada bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Kamu tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan tidak pula bertindak menurut adat bangsa-bangsa di sekelilingmu. Oleh itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi lawanmu. Aku akan menjalankan penghakiman di tengah-tengahmu di hadapan mata bangsa-bangsa. Kerana segala kekejianmu akan kulakukan antara kamu apa yang belum pernah kulakukan dan yang tidak akan kulakukan lagi. Bapa akan memakan anak di tengah-tengahmu, dan anak akan memakan bapa. Aku akan menjalankan penghakiman antara kamu dan akan menghamburkan semua saki-baki orangmu ke segala mata angin. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kerana engkau telah menajiskan tempat suciku dengan segala Tuhanmu yang menjijikkan dan dengan segala kekejianmu, maka aku pun akan menarik diri. Aku tidak akan berasa hibah dan tidak juga akan berbelas kasihan. Sepertiga daripada kamu akan mati oleh wabak penyakit, dan habis di tengah-tengahmu oleh bencana kebuluran. Sepertiga akan tewas oleh pedang di sekelilingmu. Sepertiga lagi akan kuhamburkan ke segala mata angin, dan aku akan menghunus pedang di belakang mereka. Demikianlah murkaku akan digenapi. Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka dan merasa puas. Mereka akan tahu bahwa aku, Tuhan, telah berfirman dalam kecemburuanku ketika aku melampiaskan murkaku kepada mereka. Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan celaan dalam kalangan bangsa di sekelilingmu, di hadapan mata semua orang yang lalu lalang. Engkau akan menjadi celaan, cercaan, peringatan, dan kengerian bagi bangsa-bangsa di sekelilingmu, ketika aku menjalankan penghakiman terhadap kamu dengan amarah, murka, serta hukuman-hukuman kemurkaan. Aku, Tuhan, telah berfirman. Ketika kulepaskan ke arahmu anak-anak panah bencana kebuluran dahsyat dan mematikan, aku memang melepaskannya untuk membinasakan kamu. Aku akan memperhebat bencana kebuluran atasmu dan memutuskan pasukan makananmu. Akan kudatangkan atasmu bencana kebuluran
dan binatang-binatang buas. Semua itu akan membuat kamu kehilangan anak-anakmu. Penyakit sampar dan penumpahan darah akan melandamu, dan aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku, Tuhan, telah berfirman. Yehezkiel bab 6. Datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Wahai anak manusia, hadapkanlah mukamu ke gunung-gunung Israel, dan bernubuatlah menentang mereka. Katakan, wahai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan pedang atasmu, dan aku akan membinasakan bukit-bukit pemujaanmu. Mazbah-mazbahmu akan menjadi sunyi, dan tugu-tugu mazbah dupamu akan dihancurkan. Orangmu yang terbunuh akan kurebahkan di depan berhala-berhalamu. Aku akan mencampakkan mayat orang Israel di depan berhala-berhala mereka, dan akan menyerakkan tulang-tulangmu di sekeliling mazbah-mazbahmu. Di mana-mana sahaja kamu tinggal, kota-kota akan menjadi reruntuhan, dan bukit-bukit pemujaan akan menjadi tandus. Dengan demikian, mazbah-mazbahmu akan rosak dan musnah. Berhala-berhalamu akan hancur dan tersingkir. Tugu-tugu mazbah dupamu akan patah, dan benda-benda buatan tanganmu akan lenyap. Orangmu yang terbunuh akan bergelimpangan di tengah-tengahmu, dan kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan. Namun begitu, aku akan menyisakan sebahagian daripada kalangan kamu, yaitu orang yang terselamat daripada pedang, ketika kamu diserahkan di antara bangsa-bangsa serta di pelbagai negeri. Orangmu yang terselamat itu akan mengingat aku di antara bangsa-bangsa tempat mereka ditawan. Bagaimana aku didukacitakan oleh hati mereka yang berbuat kafir dengan menjauh daripadaku, dan oleh mata mereka yang berbuat kafir dengan mengikuti berhala-berhala mereka. Mereka akan berasa muak pada diri mereka sendiri kerana kejahatan dan kekejian yang dilakukan mereka. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan, dan bahwa aku tidak main-main ketika aku berfirman hendak mendatangkan malapetaka ini kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Tepuklah kedua-dua tanganmu, hentakkan kakimu ke tanah, dan katakanlah, aduh, sehubungan dengan parahnya segala kekejian keturunan kaum Israel. Mereka akan tewas oleh pedang, bencana kebuluran, dan wabak penyakit. Orang yang jauh akan mati oleh wabak penyakit, dan orang yang dekat akan tewas oleh pedang. Orang yang tertinggal dan bertahan hidup akan mati oleh bencana kebuluran. Demikianlah aku akan melampiaskan murkaku atas mereka. Kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan, ketika orang mereka yang terbunuh itu rebah di antara berhala di sekitar mazbah-mazbah mereka, di setiap bukit yang tinggi, di semua puncak gunung, di bawah setiap pokok yang rimbun, dan di bawah setiap pokok ok yang rendang, tempat mereka mempersembahkan bauan harum kepada segala berhala mereka. Aku akan menghulurkan tanganku untuk melawan mereka. Akan kujadikan negeri mereka sunyi sepi, dan tandus mulai gurun sampai ke Ribla, di mana-manapun mereka tinggal. Maka mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Yehezkiel bab 7. Datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Engkau, wahai anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Kesudahan tiba kepada keempat-empat penjuru negeri itu.
Sekarang kesudahan tiba bagimu, dan aku akan melepaskan murkaku terhadapmu. Aku akan menghakimi engkau menurut perilakumu, dan akan membalas segala kekejianmu kepadamu. Aku tidak akan berasa hiba tentangmu, dan tidak akan berbelas kasihan. Aku akan membalas kepadamu perilakumu, dan kekejian-kekejian yang ada di tengah-tengahmu. Maka kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Malapetaka, lihat, malapetaka datang. Kesudahan datang, kesudahan itu datang. Itu bangkit melawan engkau. Lihat, itu datang. Ajal mendatangimu, wahai penduduk negeri. Waktunya datang, harinya sudah dekat. Ada kegemparan, bukan sorak kegembiraan di gunung-gunung. Sekarang, aku akan segera mencurahkan murkaku kepadamu, melampiaskan amarahku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau menurut perilakumu, dan akan membalas segala kekejianmu kepadamu. Aku tidak akan berasa hiba dan tidak akan berbelas kasihan. Aku akan membalas engkau setimpal dengan perilakumu, serta kekejian-kekejian yang ada di tengah-tengahmu. Maka kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan yang mengazab. Lihat hari itu, lihat ia datang, ajal telah datang, tongkat hukuman telah berbunga, keangkuhan telah bertunas. Kekerasan tumbuh menjadi tongkat untuk menghukum kefasikan. Tidak ada yang tersisa daripada mereka, bukan daripada kelimpahan mereka, dan bukan daripada kekayaan mereka. Tak ada kemuliaan di antara mereka. Waktunya datang, harinya sudah dekat. Janganlah si pembeli bersuka cita, dan janganlah si penjual berduka cita, kerana murka melanda seluruh khalayak. Sesungguhnya, si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, sekalipun mereka masih hidup dalam kalangan hidup. Kerana penglihatan yang berlaku terhadap seluruh khalayak itu tidak akan ditarik kembali. Seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya kerana kesalahannya. Tiuplah sangkakala dan siapkanlah segala sesuatu. Namun demikian, tidak ada yang pergi berperang kerana nyala murkaku melanda seluruh khalayak itu. Pedang di luar, wabak penyakit dan bencana kebuluran di dalam. Sesiapa yang di padang akan mati oleh pedang. Sesiapa yang di kota akan dihancurkan oleh bencana kebuluran dan wabak penyakit. Kalau ada pelarian yang terselamat daripada kalangan mereka, mereka ini akan tinggal di gunung-gunung seperti burung merpati di lembah-lembah. Semua mengerang kerana kesalahan masing-masing. Semua tangan menjadi lemah, semua lutut longlai seperti air. Mereka akan memakai kain perkabungan di pinggang dan berselubungkan kengerian. Semua muka akan diliputi malu, semua kepala mereka akan digondolkan. Mereka akan mencampakkan perak mereka di jalan, dan emas mereka akan dianggap cemar. Perak dan emas mereka tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Semua itu tidak akan memuaskan hati mereka dan tidak akan mengenyangkan perut mereka. Kerana hal itu ialah batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Perhiasan yang indah dijadikan kebanggaan oleh mereka, dan dengan itu mereka membuat patung-patung kekejian, yaitu Tuhan mereka yang menjijikkan. Itulah sebabnya aku menjadikan semua itu cemar bagi mereka. Aku akan menyerahkannya ke dalam tangan orang asing sebagai rampasan, kepada orang fasik di bumi sebagai jarahan. Mereka akan mencemarkannya. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka, sehingga mereka akan mencemari tempatku yang berharga. Penyamun akan masuk ke dalamnya dan mencemarinya.
Buatlah rantai, kerana negeri itu penuh dengan perkara penumpahan darah, dan kota itu penuh dengan kekerasan. Aku akan mendatangkan bangsa-bangsa yang paling jahat, dan bangsa-bangsa itu akan merebut rumah mereka. Aku akan mengakhiri kebongkakan orang kuat, dan tempat-tempat suci mereka akan dicemari. Kengerian datang, orang akan mencari kedamaian, tetapi tidak ada. Bencana demi bencana datang, kabar demi kabar tersiar. Orang akan mencari penglihatan daripada nabi, tetapi pengajaran Taurat hilang daripada imam, dan nasihat daripada tua-tua. Raja akan berduka cita, pemimpin akan diliputi kengerian, dan tangan rakyat negeri itu akan gemetar. Aku akan memperlakukan mereka selaras dengan perilaku mereka. Aku akan menghakimi mereka selaras dengan ukuran biasa mereka. Maka mereka akan tahu bahawa akulah Tuhan. Yehezkiel bab 8. Pada tahun ke-6, tepatnya pada hari ke-5 dalam bulan ke-6, kuasa Tuhan Allah meliputi aku, sementara aku duduk di rumahku, dan para tua-tua Yehuda duduk di hadapanku. Ketika kulihat, tampak suatu susuk yang menyerupai manusia. Daripada bahagian tubuhnya yang menyerupai pinggang sampai ke bawah ada api, dan daripada bahagian pinggangnya sampai ke atas ada sesuatu seperti cahaya, serupa logam berkilau-kilauan. Susuk seperti tangan dihulurkan, lalu memegang rambut kepalaku. Kemudian Roh Allah mengangkat aku hingga aku ada di antara bumi dengan langit. Lalu dalam penglihatan-penglihatan ilahi, aku dibawa ke Yerusalem, ke pintu gerbang dalam yang menghadap ke utara. Di situ terdapat berhala yang membangkitkan kecemburuan itu. Kemudian tampaklah di sana kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kudapat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, Wahai anak manusia, layangkanlah pandanganmu ke arah utara. Lalu aku melayangkan pandangan ke arah utara, dan tampaklah berhala yang menggusarkan itu di sebelah utara pintu gerbang masbah, di pintu masuk. Firman-Nya kepadaku, Wahai anak manusia, engkau lihatkah apa yang dilakukan mereka? Kekejian-kekejian besar yang dilakukan keturunan kaum Israel di sini, sehingga aku menjauh dari tempat suciku. Engkau masih akan melihat kekejian-kekejian yang lebih besar lagi. Kemudian dibawanya aku ke pintu pelataran. Ketika aku lihat, tampak sebuah lubang di tembok. Firman-Nya kepadaku, Wahai anak manusia, besarkanlah lubang pada tembok itu. Setelah tembok itu kugali, tampaklah sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, Masuklah dan lihatlah parahnya kekejian-kekejian yang dilakukan mereka di sini. Ketika aku masuk dan mengamati, tampak segala susuk binatang melata dan binatang yang menjijikkan, serta segala berhala keturunan kaum Israel terukir di sekeliling tembok. Di hadapan semua itu berdiri 70 orang tua-tua keturunan kaum Israel, dengan Yaazannya anak Safan berdiri di tengah-tengah mereka. Setiap orang memegang pedupaan, dan keharuman asap dupa itu semerbak. Firman-Nya kepadaku, Wahai anak manusia, adakah kau lihat apa yang dilakukan tua-tua keturunan kaum Israel dalam kegelapan, masing-masing di dalam biliknya yang berukiran itu? Mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan telah meninggalkan negeri ini. Dia berfirman pula kepadaku, Engkau masih akan melihat kekejian-kekejian yang lebih besar lagi yang dilakukan mereka. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang bait Tuhan di sebelah utara.
tampak di sana beberapa orang perempuan duduk menangisi dewa Tamus. Firman-Nya kepadaku, Kau lihatkah, wahai anak manusia, engkau masih akan melihat kekejian-kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam bait Tuhan. Di hadapan pintu bait suci Tuhan, di antara serambi dengan mazbah, tampak kira-kira 25 orang yang membelakangi bait suci Tuhan dan menghadap ke sebelah timur. Mereka sujud menyembah ke arah timur, kepada matahari. Firman-Nya kepadaku, Kau lihatkah itu, wahai anak manusia? Adakah hal yang ringan bagi keturunan kaum Yehuda melakukan kekejian-kekejian yang dibuat mereka di sini, sehingga masih pula mereka memenuhi negeri ini dengan kekerasan dan kembali membangkitkan murka-Ku? Lihat, mereka menaruh cabang itu pada hidung mereka. Oleh sebab itu, Aku pun akan bertindak dalam murka. Aku tidak akan berasa hiba dan tidak akan berbelas kasihan. Sekalipun mereka berseru kepadaku dengan suara nyaring, Aku tidak akan mendengar mereka.